saya merupakan studi AMLA pertama di British Campus yang menguasai AMLA. Jadi saya faham tentang tersebut. Pada satu ketika dulu undang-undang ini di sudut pembukuan akaun. Pembukaan akaun ini tidak ada undang-undang lain kecuali AMLA yang boleh buku akaun. Yang memakan masa lepasnya 2 hari. Selepas itu boleh berlaku sitaan dengan perintah itu malam atau rakyat. Pada ketika itu dinyatakan sebagai 12 bulan hingga sampai 12. Jadi kita merasakan perkara ini amat membebankan, maka dipindah dan kita menjalankan pindaan dibuat. Dan sekarang pada ketika yang sekarang yang terpakai adalah 3 bulan sampai 9 bulan. Total mesti 12 bulan, tidak 15 bulan. Tapi kalau kita sedari sekarang ini terlihat undang-undang telah dipindah. Baru-baru ini pindaan telah dibuat di Parlimen. Dan dia nak mengambil, dia nak inline dengan MSCC Act. Dalam MSCC Act, jumlah masa yang boleh disita adalah sebanyak 18 bulan. Jadi sekarang pindaan baru telah dikemukakan, telah diputuskan, cuma belum berkuat kuasa, telah menjadikan total tempoh masa itu adalah 18 bulan. Kita kalau mengikut di situ kita agak berbeza lah kalau betul apa yang ada cakap US ada gerakan tersebut. Di Malaysia kita lebih memberikan lebih masa. Dalam kes yang saya nyatakan bahawa undang-undang yang membenarkan 90 hari yang sepatutnya berlaku ialah dalam untuk membenarkan pegawai penyiasat untuk memastikan bahawa harta yang dibuku itu adalah merupakan subjek matter kepada tuduhan ataupun evidence kepada tuduhan tersebut. Tapi masalahnya sekarang, apa yang berlaku ialah kebanyakan enforcement officer dia bila beku, dia ada 90 hari. Jadi peringkat-peringkat akhir itu dah nampak, jadi seminggu nak habis, barulah dia kelang kabut dan submit kepada DPP untuk dapatkan perintah sitaan. Malangnya, ada banyak keadaan sepatutnya timbalan penawaran ini bertindak sebagai check and balance kepada apa yang dijalankan oleh pihak penguasaan. Tapi apa yang berlaku bagi saya dalam certain case itu berlakunya sebagaimana terabaskan. Jadi timbalan penawaran pun berikan tambahan masa. Tapi sebenarnya orang yang mempunyai yang terkesan dengan tindakan tersebut boleh membuat permohonan kepada timbalan penawaran untuk vary perintah tersebut. Cuma saya masalahnya sekarang kita perlu lihat dan mungkin kerajaan perlu mengkaji. Maksudnya dalam itu memberikan hak kepada untuk macam Datuk Kamarudin itu untuk membuat tuntutan semasa ataupun semasa sitaan itu tidak ada tuntutan yang digunakan di bawah akta setakat ini. Jadi itu yang perlu kita lihatlah, yang perlu kita lihat pada tersebut. Tapi pada waktu yang sama juga perkara yang scammer tidak banyak berlaku berluasa. Jadi ini juga ignorance of law is not a defense. Itu cuma kita katakan orang kampung. Tapi sekarang ini dah banyak. Dalam banyak hari kita tengok banyak kes-kes scam dan sebagainya, dan yang menjanjikan pulangan yang luar biasa. Itu kita nasihatkanlah supaya mereka tidak terlibat dengan perkara ini dan tak boleh bersemak dengan pihak yang negara atau koneksi, dan perkara ini tidak dilakukan. To a certain extent, undang-undang melihat sebagai orang pendeposit yang katakan dalam kali juga merupakan orang yang bersumbahan dengan seperti yang tidak dibenarkan. Itu antara perkara yang kita perlu lihat. Tapi saya tidak ada masalah kalau sekiranya memberikan kebenaran atau satu proses baru
sama ada secara legal ataupun secara administratif untuk pendeposit atau yang terkesan dengan untuk memohon kepada pihak yang tertentu untuk mengembalikan duit yang telah disita malam beraya ataupun bermuas. Jadi Tan Sri ya, ada cara untuk kita membantu orang awam lah ya, sebab hasilnya inilah